MT hari ini telah memutuskan perkara berikut. Yang pertama iaitu dia menjunjung kasih lah, tak nak ada darurat bahawa ialah tak perlu ada darurat dan sebagainya. Jadi dia orang kata tak ada masalah. Yang kedua, mendukung sepenuhnya titah saranan yang di-Pertuan Agong untuk dikendurkan segera ketegangan politik dengan melakukan gencatan politik bagi memastikan kestabilan politik negara dapat terus dipertahankan. Yang ni kita dah tahu, dah dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin, oleh Zahid Hamidi sebelum ini. Yang ketiga, menyarankan agar inisiatif rekonsiliasi nasional atau agenda perdamaian, reconciliation, ataupun agenda untuk nak bersama kembali segera dilaksanakan dengan mengembelingkan penyertaan semua parti politik yang bertembung dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan juga parti-parti pembangkang. Yang ni pun bukan satu yang baru. Saya nak katakan bahawa benda ini bukan satu yang baru. Rekonsiliasi nasional ni maksudnya bukan satu yang baru, tetapi dia membawa kepada kembali UMNO di bawah telunjuk Perikatan Nasional Bersatu. Ini yang saya nyatakan beberapa hari ini, nampak gayanya UMNO tidak berani untuk nak membuat sebarang keputusan untuk nak going against status quo. Okey, kita bawa seterusnya. Mencadangkan supaya kerajaan mengambil yang ketiga, soal keempat, mencadangkan supaya kerajaan mengambil pendekatan yang lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dalam mengenai pandemik COVID-19 dan kesan negatif. Itu tak ada masalah lah. Dia maksud inklusif ni semualah parti terlibat. Majlis MT telah mengekalkan keputusan tanpa kerjasama PKR dan DAP. Ahli-ahli Parlimen UMNO akan terus mendukung kerajaan PN. UMNO menggesa ditambah baik prinsip kerjasama yang harus berpaksikan nilai penghormatan dan political consensus. 6. Memastikan ketetapan pimpinan agama UMNO untuk yang kelima ni yang menarik sebenarnya. Kelima ini menarik sebenarnya kerana Majlis Tertinggi UMNO mengekalkan keputusan terdahulu tanpa kerjasama PKR dan DAP. Ahli-ahli UMNO akan terus mendukung Kerajaan Perikatan Nasional. UMNO menggesa ditambah baik prinsip kerjasama yang harus. Number one, dalam kenyataan ini tidak dinyatakan bahawa akan dibuat bahawa UMNO menyokong kepimpinan Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu yang indikasi yang agak jelas kalau kita tengok dekat sini. Ini sebelum saya cerita apa yang kemungkinan dan apa spekulasi yang sekarang ini diadakan. Ada yang mengatakan spekulasi tadi bahawa UMNO akan bekerjasama dengan PKR, nampaknya telah gagal. Ada yang telah membuat spekulasi, termasuk saya sendiri, mengatakan bahawa UMNO akan tarik handbrake, juga telah gagal. Bukan kerana benda itu tidak diconsider, bukan benda itu tidak dibincangkan. Itu semua adalah termasuk dalam perbincangan-perbincangan. Antara perbincangannya adalah UMNO menarik diri daripada Perikatan Nasional, tarik handbrake. Kedua, tadi saya sebut UMNO menarik diri, tetapi UMNO tidak menyertai Pakatan Harapan ataupun tidak bersama dengan PKR DAP. Itu yang pertama. Dia menarik diri dan dia buat tim lain. Dia boleh je bergabung dengan Pejuang, dengan Warisan, dengan geng-geng yang lain lah. Boleh juga membentuk kerajaan, GPS dan sebagainya. Yang kedua, dia tarik diri tapi bekerjasama dengan DAP, dengan PKR. Yang ketiga, dia tarik diri tetapi tak bekerjasama dengan DAP. DAP tolak tepi, tapi PKR, Amanah, Warisan dan sebagainya. So, dia pelbagai benda itu diconsider, pelbagai benda itu dibincangkan sehingga perbincangan ini mengambil masa yang terlalu lama, larut malam sehingga lewat. Pelbagai possibilities, pelbagai kemungkinan-kemungkinan dibincangkan mengenai perkara ini dan akhirnya mereka telah kembali kepada perbincangan dan juga pendapat asal mengatakan bahawa mereka akan tetap bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional tanpa perlu mereka untuk keluar daripada Perikatan Nasional yang ada sekarang ini, which is something very interesting untuk kita nak lihat lepas ni. Apa saya kata very interesting? Okey. Pertama sekali, kalau siapa yang ikut live saya beberapa hari yang lepas, saya sebut mengenai terma-terma yang diberikan oleh UMNO kepada Perikatan Nasional. So, nampak gayanya perbincangan malam tadi adalah untuk membincangkan berkenaan dengan terma-terma tersebut. Perbincangan tersebut adalah mengenai terma-terma tersebut yang dibawa oleh pimpinan UMNO seperti Ismail Sabri dan sebagainya. Membawa terma-terma tersebut dan berkemungkinan kita tengok dalam masa beberapa hari lagi terma-terma tersebut dimeterikan. Berkemungkinan kita akan lihat terdapat satu lantikan timbalan Perdana Menteri daripada kalangan orang-orang UMNO
akan berlaku tidak lama lagi. Kalau sekiranya benda itu dipersetujui dan maklumat yang saya terima itu benar. Ini akan memberikan satu transisi di mana apabila Muhyiddin Yassin meletak jawatan dalam masa yang terdekat, maka timbalan Perdana Menteri tersebut akan dapat mengambil alih kerajaan yang ada sekarang. Ini antara maklumat yang kita terima bahawa rancangan UMNO sekarang ini mereka lihat bahawa adalah lebih mudah mereka menguasai dan bersama dengan Perikatan Nasional di dalam keadaan bersatu ada di situ daripada mereka bersama dengan UMNO, dengan PKR, dengan DAP. Kerana dalam keadaan bersama dengan PKR, DAP itu agak sukar untuk mereka nak orang kata apa, nak jadi Perdana Menteri itu agak sukar lah, memandangkan situasi keadaan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu lebih daripada segi populariti dia lebih tinggi berbanding dengan UMNO dan juga UMNO dan sekutunya. Dan juga ada yang mengatakan kepada saya, kalau begitu adakah apa benda yang kita cakap dahulu sebelum ini gagal? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat majoriti? Majoriti atau tidak itu tidak menjadi persoalan sekarang ini kerana itu boleh diputuskan sewaktu sidang parlimen nanti. Adakah UMNO menarik balik sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu saya kata walaupun yang bersama dengan yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah en blok UMNO tetapi individu-individu di dalam UMNO. Adakah mereka akan menyokong atau tidak? Kita akan tengok kemudian hari. Tapi apa yang saya nak tonjolkan dekat sini adalah nampak gayanya terma-terma yang diberikan oleh UMNO sekarang ini mula diconsider oleh Bersatu. Dan ini adalah satu benda yang sangat menarik untuk saya nak lihat, untuk saya nak tengok. Sebab apa? Nombor satu, mengikut sumber saya mengatakan bahawa UMNO tidak akan dapat bertahan lama berada di bawah Bersatu. Mereka tak akan dapat nak bertahan lama berada di bawah Bersatu. Now, kita kena ingat pilihan raya dalam masa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi nak pilihan raya. Mereka memang consider untuk minta supaya pilihan raya itu diadakan dengan cepat. Tetapi mereka tahu kalau pilihan raya itu diadakan dengan cepat, dalam keadaan yang ada sekarang ini, kemungkinan benda ini boleh digunakan oleh pihak pembangkang untuk menarik simpati pengundi dan menuduh diorang ini cuba untuk mengambil alih kuasa. Jadi itu benda yang diorang pertimbangkan dalam mesyuarat kali ini. Apa yang penting sekarang ini adalah plan seterusnya. Saya kata game ni tak habis. Dan game ni takkan pernah habis, tuan-tuan dan puan. Game ni tak habis. Tapi game sekarang ni sudah beralih. Siapa yang main chess tahulah, kita tak boleh nak predict kita tak boleh predict kita punya kemenangan sehinggalah kita tahu what is our lawan punya next move. Lawan punya next move sekarang ini dah jelas bahawa mereka tidak memberi sokongan kepada PKR dan mereka meneruskan sokongan kepada Parti Keadilan kepada Perikatan Nasional. So sekarang ni what is the next move? Next move yang ada sekarang ini adalah untuk memastikan bahawa Bersatu itu duduk dan tunduk di bawah kekuasaan UMNO. Okey. Bagaimana mereka nak melakukannya? Sekarang ini dengan pengumuman yang di Pertuan Agong tempoh hari, suka atau tidak, Muhyiddin tahu bahawa dia dalam keadaan tersepit. Itu merupakan satu ugutan dan ugutan itu telah berjaya. Ugutan tersebut telah berjaya bila yang di Pertuan Agong akhirnya memilih untuk tidak, saya ulang balik untuk tidak meneruskan pilihan untuk mengadakan darurat tersebut. Dengan tidak meneruskan pilihan untuk mengadakan darurat tersebut, apa yang berlaku sekarang ini, UMNO sudah mempunyai upper hand. Jadi dia kata kalau kita sudah mempunyai upper hand, kenapa kita perlu bekerjasama dengan PKR dan DAP lagi? Dan hari ini jelas bila DAP sendiri mengatakan mereka tidak mau bekerjasama dengan UMNO. Kalau kita baca kenyataan daripada Tony Pua, kalau kita dengar kenyataan Anthony Locke, mereka jelas mengatakan mereka tidak mau bekerjasama UMNO dan UMNO tidak akan bekerjasama dengan DAP. Itu kita jelas, kita tahu. Dan ini memudahkan, tidak menyukarkan keadaan yang ada sekarang ini. Bagi saya tetap dengan pendirian. Bagi saya lebih baik kita mengadakan pilihan raya. Bukan saya tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi selagi mana kita masih berharap dengan musuh kita untuk nak menang dalam pilihan raya yang akan datang ini, untuk menangkan kerusi Perdana Menteri itu, maka selagi itulah kita tidak akan dapat ketenangan dan juga kestabilan politik di dalam negara kita.
Saya selalu kata benda ni. Kestabilan politik itu terletaknya pada UMNO. Selagi mana UMNO mempunyai bidang kuasa yang kuat, yang kukuh, 39 kerusi yang UMNO ada, 43 kerusi yang BN ada, mereka masih lagi mampu untuk nak stirring up kita punya pilihan parlimen dan juga politik di negara kita. Sebab itu sekarang ini itu penting untuk kita nak pastikan bahawa mereka yang berada di dalam Perikatan Nasional ini akan terus dihimpit oleh UMNO dan memastikan mereka tunduk di bawah UMNO. Bagi mereka, perancangan sekarang ini menurut sumber yang ada, lebih mudah mereka nak atur bersatu dalam keadaan bersatu. Dah goyang sekarang ini, dah bersatu, dah terhimpit sekarang ini, daripada mereka nak bekerjasama dengan Parti Keadilan Rakyat. So what's next, tuan-tuan dan puan-puan? Kita tunggu esok kenyataan. Dan saya nak kata nak ramalkan apa pun susah nak kata. Sumber-sumber saya ada yang kata bahawa itu dan ini dan sebagainya. So nampaknya perbincangan tersebut hangat dan kita pun dah tahu keputusan dia. Saya memang tak nak bagi dulu keputusan tersebut. Kenapa kita nak menunggu betul-betul daripada apa orang kata from the horse's mouth. From the horse's mouth tu kena cakap, dia orang sendiri cakap, dan kita jelas bahawa sekarang ini lawan kita jelas, musuh kita jelas, dan sudahlah, kita tak payah nak pening kepala. Kita dah tahu. Sekarang ini tunggu PRU 15. Bos ada ke tidak kerusi, tak penting. Kita tunggu PRU 15. Kalau sekiranya undi tidak percaya itu berlangsung dan terlaksana sekalipun dan berjaya sekalipun, kita masih lagi tidak dapat memecahkan satu lagi persoalan. Kalau sekiranya Muhyiddin Yassin tidak mempunyai undi yang kukuh, maka siapa yang mempunyai majoriti?